Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 15 akan membentangkan tentang tajuk tugasan kami, iaitu Akta Tanda Tangan Digital. Akta Tanda Tangan Digital ni adalah merupakan tanda tangan elektronik yang digunakan untuk mengesahkan identiti penghantar mesej tersebut. Tanda tangan elektronik ni dia digunakan dalam transaksi elektronik. Lepas tu penggunaan tanda tangan elektronik yang diiktiraf dapat memenuhi keperluan seperti kerahsiaan, pengesahan identiti, tidak boleh disangkal dan integriti sesuatu maklumat. Akta Tanda Tangan Digital 1997 mula dikuatkuasakan pada 1 Oktober 1998 dengan tujuan mengawal selia penggunaan tanda tangan digital di Malaysia. Tanda tangan pihak berkuasa yang terlibat adalah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC) adalah pihak yang bertanggungjawab dalam mentadbir dan menguatkuasakan peruntukan yang berada di bawah Akta Tanda Tangan Digital ini. Tanda tangan digital ni bagi saya dia perlu dilakukan kerana apabila ada satu badan yang mengawal selia benda ni, jadi kebarangkalian untuk berlaku penipuan tu dapat dikurangkan lah. Jadi itu pada pendapat saya. Jadi saya serahkan pula kepada rakan-rakan yang lain untuk memberikan pendapat masing-masing. Sekian. Sejahtera, saya Gayatri Willipen, nombor matrik 259870. Seperti mana kawan saya sudah membentangkan tentang Akta Digital, saya akan membentangkan pula tentang isu dan permasalahan yang dihadapi oleh kerana Akta Digital. Seperti mana kita tahu, isu hot sekarang ialah pemalsuan ijazah. Kes ini sering kali berlaku kerana semua ijazah telah dikomputerasikan untuk ditandatangani oleh komputer itu sendiri. Hal ini membuatkan banyak individu untuk tidak mendapat peluang pekerjaan dan pengiktirafan yang harus dia didapati. Seterusnya ialah penipuan cyber. Sering berlaku kerana kita tidak dapat mengetahui identiti sebenar seseorang melalui data yang diberikannya. Selalunya, kes seperti ini dikaitkan dengan pembelian wang, iaitu jika seseorang hendak membuat pembelian di atas media sosial, iaitu Facebook, seseorang itu tidak dapat tahu tentang penjualnya dengan teliti. Dengan akhir kata, masyarakat dan individu harus berwaspada dengan isu-isu tersebut supaya mereka tidak terpedaya dengan isu seperti penipuan cyber dan pemalsuan ijazah. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zain Ashraf 260021 akan membentangkan seterusnya berkenaan dengan analisis kritikal Akta Tanda Tangan Digital. Jenayah yang melibatkan pemalsuan ijazah dan pencurian cyber boleh disabitkan di bawah Akta Tanda Tangan Digital 1997. Di dalam itu juga terlibat dengan komponen tanda tangan digital. Tanda tangan digital adalah dia berkaitan dengan deskripsi awam hanya dapat dideskripsikan dengan kunci peribadi yang diperlukan. Tanda tangan digital juga dia terdapat ciri-ciri dan perkara yang diperlukan pada tanda tangan tersebutlah. Contohnya dapat mengesahkan tanda tangan seseorang dengan masa dan tarikhnya. Contohnya bila kita tanda tangan digital melalui smartphone ataupun laptop, dapat ditentukan tarikh dan masa mengikut waktu yang kita tanda tangan tu lah. Lepas tu seterusnya faedah-faedah hasil menggunakan tanda tangan digital adalah ia tidak dapat ditiru atau dipalsukan. Contohnya tanda tangan digital itu adalah tanda tangan kita, tak dapat ditiru oleh orang lain dan tak dapat dikopi oleh orang lain. Tetapi dia juga mempunyai serangan ke atas tanda tangan digital. Serangan ni adalah contohnya kita masuk laman web MyBank2U ataupun CMB Click, orang dapat godam kita punya akaun melalui fake account lah. Jadi seterusnya adalah saya beri kepada kawan saya untuk pembentangan seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya adalah Nur Azrinda Mita Azman. Nombor matrik saya adalah
1, 2, 3. Saya akan sambung 4 daripada kawan saya. Faedah-faedah lain yang kita perolehi ataupun dapat menggunakan tantangan digital ni, maklumat seorang tu tak mudah dipalsukan ataupun ditipu lah oleh pihak-pihak yang tak bertanggungjawab. Selain itu, tantangan digital ni dia sahih dan betul lah. Maknanya bila penerima bila pemberi tantangan tu menurunkan tantangan secara digital, orang lain tak boleh nak menipu ataupun menyalahgunakan lah, sebab data tu terus akses masuk ke dalam database dan ia adalah sahih dan tepat lah. Lepas tu selain itu, kontrak yang tantangan itu tidak boleh dipindah. Maknanya bila dah sign secara digital tu, tak boleh disalahgunakan ataupun dipindah lah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Berbanding dengan tantangan manual ni, mungkin orang boleh meniru ataupun menipu lah, dan menyalahgunakannya untuk tujuan yang tidak baik. Selain itu, penyimpanan data menggunakan tantangan digital ni lebih selamat, efisien, dan boleh diakses walaupun di mana sahaja berada, tak kira bila-bila sahajalah. Maknanya contoh kalau kita guna tantangan secara manual, pada zaman dulu ni, macam mungkin file-file hilang, sebenarnya kita kena cari balik orang tu, minta tantangan. Okey, melalui tantangan digital ni, data tu memang dah simpan dalam database. Maknanya walaupun dah bertahun-tahun, berpuluh tahun pun, data tu tetap ada dan selamat digunakan. Begitulah. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuraya Menteri Muhammad Isa, nombor matrik 260159. Okey, seperti kawan-kawan saya yang sedang memberikan membuat presentation diorang, so saya akan membentangkan bahagian saya, iaitu cadangan penambahbaikan untuk akta digital ini. Sebagaimana kita tahu, Akta Digital 1997 telah dibangunkan dan dilaksanakan oleh untuk memberikan pengesahan serta keselamatan bagi pengguna sekeliling untuk menggunakan transaksi elektronik. Dalam akta ini, ia menawarkan penggunaan serta menawarkan peraturan untuk perantaraan yang beroperasi selepas mengesah dan mengenali tandatangan digital di 1997. Betul. Saya itu antaranya antara cadangan yang boleh kita berikan adalah kita menyarankan agar SKMM mengkaji semula perkara ini untuk memeriksa undang-undang yang berusia 20 tahun ini untuk memastikan kesahihan dan keberkesanannya dalam penggunaan akta digital ini. Sebagaimana yang kita tahu, di Malaysia terdapat banyak penduduk di Malaysia yang telah tertipu dengan skema macam Makau, yang di mananya mereka menyalahgunakan laman sosial dan mereka menyamar sebagai sesiapa saja untuk mencuri kewangan daripada personal individu tersebut dengan menarik keuntungan di situlah. Di samping daripada itu juga, pihak SKMM perlulah mengintip melakukan intipan terhadap cyber yang melakukan penipuan ini agar kita lebih berwaspada terhadap kehadiran mereka, agar kita lebih berwaspadalah dengan sekeliling kita supaya kita tidak mudah tertipu dengan sedikit-sedikit seperti ini. Akhir kata daripada saya berharap pihak SKM akan melakukan lebih banyak cadangan yang pihak SKM akan melakukan lebih
banyak pengintipan ataupun keberkesanan yang lebih mantap dan berkesan selepas cadangan. Okey, untuk Pak Tahir, apa yang dapat disimpulkan di sini adalah dapat dilihat pada zaman era 2020 ni, penggunaan teknologi digunakan secara meluas, tidak kira di mana saja kita berada. Misalnya di dalam urusan perbankan seharian, urusan persekolahan dan sebagainya, dapat dilihat semuanya menggunakan teknologi. Misalnya menggunakan komputer, telefon bimbit dan sebagainya untuk urusan seharian pada masa kini. Okey, penggunaan teknologi ini dapat dilihat nanti bermula daripada peringkat awal, daripada kecil lagi sehingga kepada pihak dewasa. Okey, ia perlu digunakan secara sebaiknya agar tidak disalahgunakan ke arah yang tidak elok lah. Okey, di dalam Akta Tantangan Digital 1977 ni, kita dapat lihat ia adalah untuk menjaga keselamatan individu itulah. Tapi kita dapat lihat di sini masih banyak lagi isu jenayah, misalnya macam pemalsuan sijil dan sebagainya. Penyalahgunaan ini sepatutnya berlaku dan dilakukan. Di sini dapat dilihat terdapat beberapa kelemahan lah yang terdapat dalam Akta Tantangan Digital ni, dan di dalam perbincangan kami ni telah diterangkan berkenaan masalah cabaran yang berlaku, dan juga diterangkan juga dan diberikan beberapa cadangan untuk menyelesaikan masalah yang telah berlaku. Okey, mungkin dapat diperbaiki Akta Tantangan Digital ni untuk diperketatkan lagi agar pemangsa dapat dibela dengan sebaik-baiknya melalui undang-undang yang telah ditetapkan, agar mereka yang bersalah ini dapat dihukum dan tidak melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya lagi. Undang-undang seharusnya dapat diperketatkan lagi dan dibincangkan semula agar dapat agar masalah ataupun jenayah-jenayah cyber ni dapat diselesaikan secara baik dan berhemah. Itu saja daripada kumpulan kami, iaitu kumpulan 15 berkenaan Akta Tantangan Digital 1977. Sekian, terima kasih.